على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, subhanallah. Okey, sementara kita tunggu yang lain insya-Allah, ya, kita sama-sama kita selawat dulu sama-sama boleh insya-Allah? Okey, jom kita selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita mulakan ya hari ini perjumpaan kita tak panggil perjumpaan lah, kita panggil macam perbincangan ataupun kita panggil sebagai berukuah kan, sepanjang Maulid ini insya-Allah kita mulakan dengan istighfar 3 kali dan suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, sekejap ya. Dan saya muliakan of course ya, subhanallah, daripada Maryam Khadijah, kerana Maryam Khadijah lah ya yang menaja kita insya-Allah pada hari ini. Semoga Allah memberkati perniagaan Maryam Khadijah, itu perniagaan tudung muslimah, masya-Allah ya, pakaian muslimah. Moga Allah merahmati, moga Allah berkati perniagaannya supaya perniagaannya itu menjadi perniagaan yang membantu ummah, seterusnya menjadikan asbab daripada perniagaan itu memasukkan mereka ke dalam syurga Allah tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, yang saya hormati semualah ya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik dan semua, subhanallah. Insya-Allah kita santai-santai je hari ini. Kita hari ini nak belajar, bukan nak belajar lah, kita nak dengar ataupun kita nak sama-sama menghayati kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sehinggalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Subhanallah. Ya, subhanallah. Pastinya ada yang dah pernah dengar, dah tahu, tapi hari ini kita kata kita refresh balik kita punya memory ya, supaya cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semakin membuat-buat, semakin berbunga-bunga insya-Allah. Subhanallah. Okey? Allahu akbar. Baik.
Sekejap ya. Jadi insya-Allah saya 1 minit je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah satu susuk tubuh yang telah membawa kita umatnya ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muhammad ibni Abdullah dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Kenapa digelar tahun gajah? Kerana pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tentera bergajah yang dikepalai oleh Raja Abrahah nak menyerang Kaabah dan meruntuhkan Kaabah. Namun Kaabah itu milik Allah, rumah Allah, Baitullah. Maka Allah memanggil tenteranya yang ini burung-burung, membawa biji-biji batu-batuan yang sangat kecil daripada api neraka lalu dicampakkan kepada tentera Abraha ini sehingga mereka menjadi, kulit mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka dengan itu disempena dengan peristiwa itu diambil sebagai tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aminah ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah rasa susah walau sesaat, tak pernah rasa sakit walau sesaat. Ketika Aminah sedang tidur, datang malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam tidur Aminah, dalam mimpi Aminah menyatakan bahawa Aminah bakal menghamilkan dan melahirkan seorang nabi, penghulu umat Muhammad. Maka subhanallah, ketika baginda di dalam kandungan ibunya 4 bulan, ditiupkan roh dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menyuruh malaikat untuk buka pintu syurga, pintu seluas-luasnya dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi akan sekejap lagi, sebentar lagi akan lahir Muhammad ibni Abdullah, kekasihku. Allahu Akbar. Maka tanah menjadi subur. Pohon berbuah dengan sangat-sangat lebat. Haiwan sibuk membincangkan. Bahkan lahir ini adalah manusia yang sangat agung. Kekasih Allah. Penghulu seluruh manusia sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kini, Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar, ketika lahirnya Nabi Muhammad, ketika itu subuh di kota Mekah, maka lahir bayi Muhammad. Aminah ketika itu ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani Sayyidatina Asiyah dan Maryam. Masya Allah. Betapa tingginya
kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Maka ketika itu subuh di Mekah sangat tenang. Angin sepoi-sepoi bahasa. Manakala di Parsi, api Majusi yang dah 1000 tahun tak pernah terpadam. Lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, api itu terpadam. Masya Allah. Di istana Rom, istana Qisra. Istana mereka tiangnya bergegar-gegar, goncang sehingga runtuh. Berhala di keliling Kaabah, 360 berhala di keliling Kaabah retak dan bergoncang. Subhanallah. Maka lahir bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad memancar seluruh langit dunia. Seluruh bumi pada hari itu menjadi bercahaya. Kerana lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lahir baginda sallallahu alaihi wasallam telah disunat dan telah dipotong tali pusat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'man nasir. Allahu akbar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan ibunya selama 3 hari. 3 hari disusukan oleh ibunya. Kemudian disusukan oleh Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah itu adalah ibu susuan Nabi. Yang pertama, Masya Allah, Suwaibah itu adalah hamba kepada Abu Lahab. Happynya Abu Lahab yang dia dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Tetapi di saat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab happy sangat. Abu Lahab keliling kampung menyatakan, oh anak kepada adikku Abdullah lahir. Gembiranya Abu Lahab suruh hambanya, Suwaibah susukan Muhammad. Kalau kamu susukan dia dengan hari ini, aku happy, aku lepaskan engkau. Subhanallah. Kerana gembiranya Abu Lahab saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari adik-beradik Abu Lahab iaitu Abbas mimpikan Abu Lahab. Dalam mimpinya dia berkata, Abu Lahab, apa yang Allah dah lakukan kepadamu? Ketika Abu Lahab dah meninggal. Maka kata Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala menyeksaku. Di alam kubur lagi. Tetapi pada hari Isnin aku diringankan siksaan. Kerana apa? Kerana pada hari Isnin itulah, pada tanggal 12 Rabiul Awal itulah, aku bergembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asbab itu Allah meringankan siksaanku pada hari Isnin. Allahu akbar. Maka disusukan oleh Suwaibah. Kemudian adat orang Mekah, yakni anak-anak yang dilahirkan perlu disusukan oleh ibu susuan yang berada di pedalaman kampung. Kerana apa? Kerana mereka inginkan suasana yang baik untuk anak ini. Supaya anak-anak ini boleh belajar bahasa Arab dengan begitu fasih. Maka ibu-ibu susuan daripada perkampungan Bani Sa'ad datang ke Mekah. Maka mereka mengambil anak-anak di sekeliling Mekah itu untuk dijadikan anak susuan. Tapi tak ada seorang pun nak ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang. Tak ada seorang nak ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak susuan. Kerana status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu adalah anak yatim. Maka kata mereka, kalau anak yatim ni upahnya kurang, maka tak perlulah ambil.
Subhanallah. Tetapi Allah memilih jasad suci Halimatus Sa'diyah untuk mengambil bayi ini. Lalu disusukan bayi ini. Allahu Akbar. Ketika itu Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad ke kampung ni, perkampungan Bani Sa'ad. Ketika itu musim kemarau. Semua tanaman tak jadi. Haiwan-haiwan tak nak beranak. Haiwan-haiwan makin kurus. Tetapi barakahnya Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Halimatus Sa'diyah membawa Muhammad untuk disusukan, dijaga di perkampungan itu. Di rumah Halimatus Sa'diyah tanamannya menjadi subur. Haiwan-haiwannya beranak dengan begitu banyak. Susu-susu daripada haiwannya begitu banyak. Kerana keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka ketika Rasulullah berusia 4 tahun, ketika itu Rasulullah sedang bermain dengan kawan-kawan dia. Budak-budak main dekat luar rumah kan. Kita lah dulu kita main. Main skipping, main rounders, main apa kita dulu galah panjang kan. Konda-kondi. Jadi Rasulullah bermain dengan adik-beradik sesuanya di luar rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Lalu mengambil Muhammad. Lalu dibelahkan dadanya. Dikeluarkan satu ketul hati. Lalu dibasuh hati itu dengan air zam-zam. Kemudian diletakkan kembali hati itu lalu dijahit. Ketika itu anak-anak Halimatus Sa'diyah memberitahu Halimatus Sa'diyah, mak ada orang colek Muhammad. Takut Halimatus Sa'diyah. Anak yang disayang lebih daripada anak-anaknya yang lain. Subhanallah. Datangnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang elok. Halimatus Sa'diyah peluk dengan begitu rapi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Lahir, ya, membesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda. Ya, saya tutup. Sabutlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, dalam diri kita ada seketul daging. Kalau bersih daging itu, maka bersihlah seluruh anggota tubuh kita. Namun kalau kotor daging itu, kotorlah seluruh anggota tubuh kita. Apa daging itu? Hati. Sebab itu kita kena jaga hati kita baik-baik. Jaga hati kita baik-baik. Berhati-hati dengan hati kita. Sebab tu malaikat Jibril dengan perintah Allah membasuh hati Rasulullah dengan air zam-zam. Subhanallah. Maka tibalah Rasulullah dipulangkan kepada ibunya yang ini Aminah. Maka Aminah baru nak merasa kasih sayang dengan ibu kandungnya kan. Kemudian Aminah satu hari bawa Nabi Muhammad balik ke Yathrib, iaitu ke Madinah, untuk menziarahi keluarga. Keluarga ibunya Aminah di Yathrib. Maka dalam perjalanan pulang daripada Yathrib, Allah menguji sekali lagi Rasulullah daripada berstatuskan anak yatim menjadi anak yatim piatu pada usia 6 tahun. Allah mengambil ibunya wafat di perkampungan Abwa. Sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku baru nak merasa kasih sayang seorang ibu yang dia tidak pernah rasa kasih sayang seorang ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh pakciknya iaitu Abdul Muttalib. Sayangnya Abdul Muttalib kepada cucunya ini. Satu hari
Abdul Muttalib ni ada kerusi khas untuk dia. Dia suka duduk atas kerusi tu. Abdul Muttalib ni pemimpin Mekah, PM Mekah. Maka tiba-tiba Muhammad ketika itu usianya 6-7 tahun berlari-lari, kemudian duduk di atas kerusi itu. Yang kerusi itu tidak dibenarkan oleh siapa-siapa untuk duduk. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua pakcik-pakcik yang berada di situ, sepupu-sepupunya kata, Muhammad bangun, bangun, jangan duduk situ, nanti atuk marah. Muhammad duduk, jangan Muhammad duduk. Datang datuknya, dah ketar dah pakcik-pakcik dia ni. Datang datuknya kata apa? Muhammad, kamu duduk di situ. Tempat itu layak untuk kamu. Kerana insting seorang atuk ini mengatakan bahawa anak aku nanti pasti akan menjadi somebody. Cucuku nanti pasti akan menjadi seorang pemimpin. Kerana dari kecil akhlak baginda itu luar biasa. Subhanallah. Maka manjanya atuk dengan cucu, cucu dengan atuk. Allah uji sekali lagi. Allah ambil datuknya pula di saat kasih sayang mereka berdua sedang memuncak antara satu sama lain. Sedih Rasulullah ketika itu. Ayah, ibu, pakcik. Ayah, ibu, datuk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh pakciknya Abu Talib. Pakciknya itu pemimpin Mekah tetapi susah. Orang susah. Anak 10 orang, kata Muhammad ibni Abdullah ketika itu baru berusia 8 tahun. Aku bagaimana mungkin aku akan susahkan pakcikku. Pakcikku ini bukan orang senang nak jaga aku, nak jaga 10 anak lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun mengambil inisiatif untuk membela kambing. Menjadi pengembala kambing seawal usia 8 tahun. Allahu akbar. Allahu akbar. Bukan mudah nak jaga kambing. Tetapi Allah memilih Nabi Muhammad untuk memelihara kambing, untuk menjaga kambing. Kerana Allah nak train Nabi Muhammad sifat sabar. Dalam melayani kerenah-kerenah manusia kerana dia akan diuji dengan pelbagai ujian yang sangat berat. Maka duduk dengan Abu Talib. Abu Talib walaupun ada 10 orang anak, dia sayang Muhammad lebih daripada dia sayang anaknya yang lain. Siapa-siapa yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyayangi Rasul lebih daripada orang lain. Yakni Halimatul Sa'diyah, Ummu Aiman, pakciknya, atuknya kerana akhlak baginda, kerana diri baginda. Maka ketika usia Rasulullah 12 tahun. Ketika tu pakciknya nak pergi Syam. Syam ni Syria. Nak ke Syria tu perjalanan berbulan-bulan, bukan naik flight, naik unta. Kata Muhammad ibni Abdullah, Rasulullah SAW berkata, wahai pakcik, aku nak ikut kamu pergi berdagang. Kata pakciknya, tak boleh Muhammad, tak boleh, bahaya. Macam-macam boleh jadi sepanjang perjalanan itu. Maka Rasulullah kata, Rasulullah pujuk pakcik ni, bolehlah pakcik, bolehlah pakcik. Aku nak balas jasamu pakcik. Maka Rasulullah ikut berdagang ke Syam. Perjalanan yang sangat jauh. Tiba-tiba ada satu pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dia sedang bersandar di sebatang pokok. Dia nampak ada satu pedagang, sekumpulan pedagang lalu. Dan apa yang menariknya pedagang ini, Masya Allah, ada sekumpulan sekumpulan awan, menaungi mereka. Kata Buhairah, something special ni. Maka subhanallah, Buhairah memberhentikan pedagang itu. Sebenarnya Buhairah tadi tak heran pun orang pergi berdagang ke lalu kat situ.
Tapi dia panggil sekumpulan pedagang ini, lalu dia hidangkan makanan dan minuman. Maka ketika itu, dia perasan di belakang bahu Rasulullah SAW, kiri dan kanan ini adanya tanda kenabian. Maka subhanallah, ya ditulis bagaimana nubuah. Maka subhanallah, khatamun nubuah. Maka subhanallah, kata Buhairah, Abu Talib bawa anak ini balik ke Mekah. Kalau teruskan perjalanan ke Syam, tiba-tiba ada orang Yahudi yang nampak, maka dia akan bunuh Muhammad ini. InsyaAllah. Maka bawa pakciknya balik. Maka perjalanan Rasulullah SAW menjadi remaja, orang dewasa, yang menjadi pemuda, yang sangat disegani, yang sangat disukai. Sehingga dia digelar Al-Amin. Rasulullah pandai berniaga, hebat dalam perniagaan. Maka Rasulullah kan dia digelar Al-Amin, iaitu orang yang sangat dipercayai. Kalau orang pergi berdagang ke Syam, apa dia akan tinggalkan harta-hartanya di bawah jaga Rasulullah. Kerana mereka sangat percaya kepada Rasulullah. Maka subhanallah. Satu hari Maisarah ni adalah pekerja Khadijah. Nak bermula dah ni. Kan, bermula dah cinta ni. Maka Maisarah kata dengan Khadijah, Khadijah, aku ada satu calon untuk bawa yang best. Yang bawa perniagaan kau ni boleh berdagang ke Syam. Dia ni bagus, orang Mekah panggil dia Al-Amin. Kata Khadijah, okey sila. Manager lah, macam lantik manager. Maka Khadijah kata, okey bawa perniagaanku ke Syam. Maka Rasulullah ditemani oleh Maisarah ya, ke Syam. Maka ketika itu Rasulullah berniaga dengan sangat hebat. Sehingga subhanallah orang semua suka dia. Suka deal bisnes dengan Rasulullah SAW. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia membawa keuntungan yang berlipat kali ganda. Balik Maisarah excited cerita kat Khadijah. Khadijah, kau nak tahu tak Muhammad ni bagus gini. Maka hati Khadijah mula jatuh cinta. Mula jatuh cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Maka Khadijah bagi tahu kepada Maisarah, aku dah mula jatuh cinta dengan Muhammad. Maka Maisarah bagi tahu Abu Talib bagi tahu Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun masuk rombongan meminang Sayyidatina Khadijah. Maka perkahwinan di antara wanita yang digelar taharah, wanita yang suci, wanita yang sangat menjaga akhlaknya, yang menjaga maruah dirinya, Khadijah, wanita yang bijak, wanita yang popular, wanita yang sangat hebat dipandang mulia, berkahwin dengan pemuda berusia 25 tahun. Kata Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Berkahwin dengan pemuda yang digelar Al-Amin. Berkahwin dengan pemuda yang sangat hebat. Berkahwin dengan seorang pemuda yang sangat disayangi oleh penduduk Mekah. Kahwin mereka itu menjadi wedding of the year. Semua orang mendoakan mereka. Semua orang suka dengan perkahwinan mereka. Maka subhanallah bermula kisah hidup mereka berdua sebagai suami isteri. Usia Rasulullah 28 tahun. Lahirlah anaknya yang pertama iaitu bernama Qasim. 30 tahun anak yang kedua bernama Zainab. 33 tahun bernama Ruqayyah lahir. 34 tahun lahir anak bernama Ummu Kalsum. Kemudian 35 tahun. Ketika itu ada satu peristiwa besar, iaitu banjir. Bahlah kita katakan. Banjir yang besar melanda di sekitar Mekah sehingga meranapkan, meruntuhkan sebahagian daripada Kaabah sehingga Hajarul Aswad itu lari dari posisinya. Maka suku Quraisy berebut-rebut. Berebut-rebut nak letak Hajarul Aswad itu. Akulah letak. Ketua-ketua mereka ini. Maka datangnya
Muhammad ibni Abdullah yang bersifat fatanah, bersifat bijaksana menyelesaikan masalah. Diambil serbanya, lalu dihamparkan serbanya dengan tangan suci Rasulullah SAW, mengangkat Hajar Aswad, lalu diletakkan di tengah-tengah serbanya. Lalu dipanggil suku kaum Quraisy, angkat kamu seorang satu setiap penghujung ini. Maka ayat 1, 2, 3, 4 setiap penjuru itu diangkat oleh kabilah ketua suku Quraisy sampai di hadapan Kaabah. Tangan yang suci, yakni tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat Hajarul Aswad itu lalu diletakkan. Subhanallah. Allah sentiasa memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah usia 40 tahun. Ketika itu Rasulullah rasa macam tak best lah. Ya, ketika itu Fatimah dah lahir. Ya, anaknya yang ke-6 Abdullah pun dah lahir. Ya, di antara 35 hingga 40 tu 2 anak. 6 ya, anak Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Maka Rasulullah kata, aku tak suka tengok maksiat penduduk Mekah ni. Suka berzina, suka minum arak, anak perempuan kalau lahir dia tanamkan hidup-hidup jahil mereka ini. Rasulullah tak suka, Rasulullah rasa macam tak best. Maka Rasulullah sentiasa menyendirikan diri di Gua Hira. Rasulullah duduk di situ, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyendirikan dirinya. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya dapat naik Gua Hira tinggi. Saya kata, menurut sampai separuh tu saya macam dah tak larat dah. Lepas tu saya doa, ya Allah, izinkan hamba-Mu yang berdosa ini, ya Allah, untuk melihat, ya Allah, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, ya Allah. Maka Rasulullah izinkan, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Maka subhanallah, ketika Rasulullah sedang bersendirian di Gua Hira, datang dari belakang malaikat Jibril lalu memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak pandai baca. Aku tak pandai baca. Kata Jibril alaihissalam, ikut aku. Maka Jibril membaca surah ayat yang pertama hingga 5 surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Maka dengan ayat itu, rasmilah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul Allah. Dan rasmilah Rasulullah dengan ayat itu perlu berdakwah, perlu menyampaikan dakwah ke seluruh umatnya. Bermulalah kisah hidup baginda sebagai seorang Rasul Allah yang akan berdakwah satu dunia. Sehinggalah hari kiamat kelak. Maka subhanallah, 3 tahun pertama Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Ketika itu, orang yang pertama yang beriman ketika itu adalah isteri baginda Sayyidatina Khadijah. Balik Rasulullah ketakutan, menggigil Rasulullah, turun daripada Gua Hira tu dengan berlari. Saya tak dapat bayangkan macam mana, ya Allah. Balik sampai rumah ketakutan, lalu dipeluk oleh Sayyidatina Khadijah, diselimutkan Sayyidatina Khadijah.
Lalu manusia pertama yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini Khadijah binti Khuwailid. Lelaki dewasa yang pertama yang memeluk Islam, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam, yakni Sayyidina Ali. Allah. Maka 3 tahun Rasulullah bersembunyi-sembunyi menyampaikan dakwah. Satu hari ketika usia Rasulullah 43 tahun, Allah memerintahkan Muhammad, sebarkan secara terang-terangan. Maka Rasulullah berdiri di atas satu bukit. Rasulullah panggil semua penduduk Mekah termasuk ahli keluarganya, ada Abu Lahab dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, kalau aku bagi tahu di belakangku ini ada orang yang nak menyerang kita, kamu percaya tak? Kata mereka, kami percaya Rasul Muhammad. Kamu tak pernah menipu, kamu Al-Amin. Maka kata Rasulullah SAW, aku ini utusan Allah. Aku ini dilantik menjadi Rasulullah untuk membawa kamu keluar daripada kejahilan kepada cahaya, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada tidak tahu menjadi tahu, daripada orang yang tidak beriman menjadi orang yang beriman. Dan orang yang pertama yang bangkit menentang adalah Abu Lahab. Yang Abu Lahab tadi pada kelahiran Rasulullah beria gembira menantikan kelahiran baginda. Tetapi di saat Rasulullah menyatakan, aku ini Rasul Allah, dialah orang pertama yang mengatakan, celaka kau Muhammad. Maka Allah yang membalas, bukan Nabi Muhammad. Allah membalas celaka Abu Lahab itu di dalam surah An-Nasr, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah kata celakalah Abu Lahab. Subhanallah. Maka bermula dah daripada itu, macam-macam Rasulullah kena. Diludah wajah Rasulullah. Percubaan bunuh Rasulullah. Di ketika Rasulullah sedang sujud, diletakkan najis unta di belakang tubuh Rasulullah. Dihina, dimaki, anak perempuan Rasulullah diceraikan. Kerana apa? Kerana dia seorang Rasulullah. Penyiksaan demi penyiksaan berlaku. Dan pada ketika itu kebanyakan yang meluk Islam adalah di kalangan hamba. Antaranya Bilal bin Rabah. Pada ketika Bilal diseksa, dia ditarik di padang pasir, lalu diletakkan batu besar di atas perutnya. Kata Bilal, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid. Direjam dirinya, dihunus daripada bawah sehingga ke atas. Namun sikit pun tidak memudarkan iman para sahabat. Sehinggalah Allah menyuruh sebahagian para sahabat, yakni ada sahabat 11 lelaki dan 4 perempuan dibenarkan untuk berhijrah ke Habsyah, Ethiopia. Iaitu Raja Najasyi pada ketika itu sangat adil, menerima, menaungi orang Islam. Diikuti dengan 82 orang Islam ke Habsyah. Rasulullah tak berhijrah ke Habsyah. Maka Rasulullah pada ketika itu berada di Mekah ketika usia Rasulullah 47 tahun, diboikot oleh Bani Hashim dan diboikot oleh orang kafir Quraisy. Bani Hashim dan Bani Muttalib
Diboikot, mereka duduk di lembah Abu Talib, tak boleh berdagang, tak boleh bernikah, tak boleh bergaul dengan kaum kafir Quraisy. Sehingga kan subhanallah, nak dapat air bersih, nak dapat makanan terpaksa seludup, sehingga kan mereka makan daun. Kelaparan. 3 tahun bukan 3 hari diboikot. Dan pada ketika itu juga kesihatan Khadijah mula merosot. Khadijah mula sakit. Pada usia Rasulullah 50 tahun. Itulah tahun kesedihan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia Rasulullah 50 tahun itu, Abu Talib, pakciknya yang pada sepanjang dakwahnya itu, pakciknya itu yang beria protek Rasulullah walaupun dia bukan Islam. Kata pakciknya, teruskan berdakwah Muhammad, bila orang nak membunuh Rasulullah SAW, pakciknya akan menaungi Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah ketika pakciknya meninggal, kerana ketika itu pakciknya tak Islam. Pakciknya tidak mengucapkan kalimah syahadah. Bila seseorang itu tidak Islam, maka tempatnya di dalam neraka Allah. Maka Nabi Muhammad SAW begitu sedih dengan kematian pakciknya. Allah kata, Muhammad, pakcikmu ini akan mendapat siksa yang paling ringan dalam neraka. Ya, ini pakciknya itu akan memakai terompah daripada api neraka sehingga menggelogakkan otaknya. Itu paling ringan siksa dalam neraka yang diberikan kepada Abu Talib. Sedih Rasulullah. Maka 3 hari selepasnya Allah menguji sekali lagi Rasulullah SAW dengan mengambil sayap kanan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar. Sedih baginda. Isteri yang dia sayangi, isteri yang susah senang dengannya, isteri yang sangat korbankan segala-galanya untuk Islam. Dikorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Sehingga saat kewafatan Sayyidatina Khadijah, kain kafan tak cukup nak menutupi jasad Khadijah. Ketika itu sangat susah Rasulullah. Sedih Rasulullah. Kata Khadijah sebelum wafat, dia kata, wahai Rasulullah, aku akan menghadap Allah. Aku akan pergi meninggalkanmu, wahai Rasulullah. Aku dah tak boleh tolong berdakwah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Khadijah sedih. Maka wafatlah Sayyidatina Khadijah di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bagi hadiah. Kerana Rasulullah berduka, Allah bagi hadiah. Ya, ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sedang tidur. Datang Jibril membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menjadi imam untuk seluruh para anbiya ketika itu. Daripada Adam sehingga ke Nabi Isa, Rasulullah menjadi imam. Betapa Allah muliakan, betapa Allah angkat kedudukan Rasulullah SAW. Kemudian peristiwa Mi'raj daripada Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah bagi hadiah, ya ini solat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu jangan pernah kita tinggal solat. Kalau kita sedih, kita solatlah. Kalau kita gembira, kita solatlah. Kerana solat itu penawar untuk kita.
Jangan tinggal solat. Subhanallah. Maka peristiwa Mi'raj itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah bagi 50 waktu solat. Kata Nabi Musa, bila Nabi Muhammad turun ke langit keempat berjumpa dengan Nabi Musa kata, umatmu takkan mampu 50, pergi minta diskaun dengan Allah. Naik Rasulullah berjumpa dengan Allah, naik daripada 50 jadi 5. Jadi apa alasan lagi kita untuk tidak menunaikan solat? Apa lagi alasan kita kalau kita malas nak tunaikan solat? Malu dengan Rasulullah. Malu dengan Allah. Subhanallah. Maka ketika Rasulullah berusia 53 tahun, satu hijrah, terjadinya Baitul Aqabah, Bi'atul Aqabah. Ketika itu seluruh dunia menunaikan haji. Haji ni dah lama mereka datang, tetapi haji cara mereka lah. Which is kalau tawaf tu tawaf dalam keadaan bogil, zaman Zahiliyah macam tu. Keliling tu ada tawaf tu ada berhala dan sebagainya. Maka Rasulullah bila tahu ada orang nak menunaikan haji, Rasulullah pergi dekat setiap kemah. Rasulullah pergi kat setiap kemah, semua orang meludah muka Rasulullah. Orang banyak Rasulullah tarik selendang Rasulullah sampai berjalar leher Rasulullah. Rasulullah naik unta, orang cocok badan unta Rasulullah sehingga Rasulullah terjatuh. Allahu Akbar. Tapi bila mana Rasulullah masuk ke kemah penduduk Madinah, luar biasa penduduk Madinah. Mereka sambut Nabi. Mereka berbaiat kepada Nabi ketika itu selama 73 lelaki dan 2 wanita. Mereka offer Nabi jadi pemimpin di negara mereka. Maka bermulalah saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mula-mula ke depan, kemudian Abu Bakar ke belakang, Abu Bakar ke depan, Abu Bakar ke belakang. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau kenapa? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku risau kalau aku ke depan ada orang akan attack kau dari belakang. Kalau aku ke belakang, kalau orang attack kau dari depan, macam mana Rasulullah? Berhenti rehat mereka seketika di Gua Sur, menyuruk di situ. Ketika Rasulullah merebahkan badan di pangkuan Abu Bakar, ada haiwan berbisa nak keluar daripada satu lubang. Abu Bakar tutup lubang itu dengan tangannya sehingga tangannya berdarah. Abu Bakar tahan kesakitan sehingga air matanya jatuh dan menitis di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kata Muhammad ibni Abdullah, kenapa Abu Bakar? Abu Bakar baru menunjukkan tangannya yang terluka kerana menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sampai di Madinah. Sebelum sampai Madinah, mereka berhenti di satu tempat iaitu Quba. Mereka bina satu masjid di Quba yang menjadi masjid pertama umat Islam di Quba itu. Dan ketika mendirikan masjid di Quba itu, subhanallah, dengan batu-batu kecil yang dikumpul oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Tetapi masjid itu dibina atas dasar takwa. Dalam hadis sahih, siapa-siapa yang solat di Masjid Quba, pahalanya sama macam menunaikan umrah. Subhanallah. Maka Rasulullah meneruskan perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah, penduduk Madinah bergembira menantikan kehadiran Rasulullah SAW. Mereka kebanyakan mereka tak pernah jumpa Rasulullah, tetapi mereka excited menanti kehadiran Rasulullah.
Mereka berqasidah, tala'al badru alaina. Subhanallah. Gembira mereka. Maka Rasulullah SAW berada di Madinah pada tanggal 1 Hijrah, 2 Hijrah. Orang Mekah tak puas hati. Mereka nak berperang dengan Rasulullah SAW, berlakunya perang Badar. Ketika itu tentera umat Islam 313, tentera kafir 1000. Rasulullah bermunajat kepada Allah, ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah ya Allah. Kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, rehatlah. Esok kita akan berperang. Rasulullah tetap bermunajat kepada Allah, memohon Allah beri bantuan. Maka pada saat perang Badar, datang malaikat membantu orang Islam, tentera Islam. Maka Islam menang pada perang Badar. Ini perang pertama umat Islam. Tahun ketiga Hijrah, orang kafir Quraisy tak puas hati, kita menang. Maka berlakunya perang Uhud, di mana target utama mereka nak bunuh Muhammad dan membawa jasadnya dan dihinakan, dihina sehina-hinakannya di Mekah. Itu target mereka. Maka pada perang Uhud itu mereka nak serang Rasulullah, sehingga Rasulullah bercedera parah sangat-sangat. Cedera parah. Rasulullah SAW dirawat oleh Fatimah, dirawat oleh Sayyidina Ali. Sahabat ketika suasana begitu genting itu, sahabat semua tanya, mana Muhammad, mana Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah. 70 sahabat syuhada Uhud. 70 yang mati syahid di perang Uhud, termasuk pakciknya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Ditombak oleh Wahsy. Dadanya, perutnya terburai. Sedih Rasulullah tengok. Sahabat Rasulullah yang lain iaitu Mus'ab bin Umar, yang sangat kacak Mus'ab ini. Seorang pemuda. Muda. Ketika hayatnya di Mekah, dia seorang anak orang kaya, tetapi di saat dia memilih Islam, keluarganya membuangnya sehingga dia menjadi seorang yang sangat miskin. Tetapi ini tidak miskin jiwa, tidak miskin iman. Ketika dia syahid di medan Uhud, Rasulullah menangis. Kerana kain kafan tak cukup nak menutupi jasad Mus'ab. Di saat dia berada di Makkah, dia seorang yang sangat kaya raya. Rasulullah terkagum dengan keimanan Mus'ab, dengan pengorbanan Mus'ab. Subhanallah. Maka perang demi perang berlaku, perang Haqra, perang Badar Sughra. Dan ketika Rasulullah SAW tahun 6 Hijrah, Rasulullah bermimpi nak balik kampung. Mimpi nak balik kampung. Excited nak balik kampung. Maka Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya nak menunaikan umrah, tetapi dihalang oleh penduduk kafir Quraisy sehingga berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan pada tanggal 8 Hijrah, ya, orang kafir Quraisy itu dia melanggar perjanjian Hudaibiyah sehingga menyebabkan berlakunya pembukaan kota Mekah. Subhanallah. Rasulullah, orang Mekah buat dia macam-macam, dia tetap maafkan. Kata Rasulullah pada saat pembukaan kota Mekah, siapa-siapa yang nak selamat pergi menyorok di rumah Abu Sufyan, pergi berlindung di Masjidil Haram, pergi duduk di rumah masing-masing, maka mereka akan selamat. Maka tiada pertumpahan darah. Ketika pembukaan semula kota Mekah, Rasulullah panggil sahabat untuk bersihkan, buang semua berhala.
tawaf bersama dan Sayyidina Bilal melaungkan azan buat pertama kalinya di kota Mekah. Subhanallah. Maka tahun 10 Hijrah Rasulullah membuat haji wada, iaitu haji perpisahan. Berangkat Rasulullah dari Madinah bersama isteri dan sahabat baginda. Dan ketika itu Rasulullah berkhutbah yang terakhirnya. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan ini. Mungkin inilah tahun terakhirku dan tidak akan berjumpa dengan kalian semua di sini untuk selama-lamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kamu adalah suci bagi kamu. Tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun, seperti hari dan bulan yang suci di negeri kamu ini. Ketahuilah, segala bentuk kelakuan dan tindak balas orang jahiliah tidak boleh berlaku lagi. Tindakan menuntut bela atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku di masa jahiliah juga tidak boleh berlaku lagi. Tindakan pembalasan jahiliah yang kumaksudkan ialah tindakan pembalasan di atas kematian Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Riba tidak boleh berlaku lagi. Hai manusia, di negara kamu ini syaitan sudah putus asa sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi dia masih menginginkan selain daripada itu. Dia merasa puas bila kamu melakukan maksiat, kerana itu hendaklah kamu berhati-hati dan jagalah baik-baik agama ini. Subhanallah. Berlemah lembutlah kepada wanita. Berlemah lembutlah kepada isterimu. Ambillah mereka sebagai amanah dari Allah dan menjaga kehormatan mereka. Berbuat baiklah kepada sesama manusia dan aku tinggalkan kamu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi mana berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Itulah khutbah terakhir, isi khutbah terakhir Rasulullah SAW. Maka pada tahun 11 Hijrah Rasulullah SAW pada ketika itu 63 tahun. Baginda menziarahi perkuburan Baqi bersama sahabat. Kata Rasulullah, aku diberi pilihan untuk hidup di dunia ini sehingga kiamat atau bertemu dengan Allah. Dan aku pilih untuk bertemu dengan Allah. Pada hari itu Rasulullah jatuh sakit. Dan Rasulullah bertemu sahabat. Rasulullah menyatakan, wahai sahabatku, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara kekayaan di dunia atau kembali di sisi Allah, maka hamba itu memilih kembali di sisi Allah. Menangis Abu Bakar. Kerana Abu Bakar tahu inilah saat yang akan Rasulullah meninggalkan mereka. Maka subuh 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, Rasulullah suruh Abu Bakar mengimamkan solat subuh. Dan ketika itu Rasulullah buka tirai kamarnya. Rasulullah lihat para sahabat. Rasulullah senyum. Dan itulah senyuman terakhir baginda Rasulullah SAW. Itulah pandangan terakhir baginda kepada para sahabatnya. Datang malaikatul maut ingin mencabut nyawa Rasulullah. Kata Rasulullah, sakit hati. Sakit. Rasulullah
Rasulullah ambil tangannya, dicelup dalam bejana air lalu disapu di mukanya. Kata Rasulullah, sakit. Kalau aku sakit macam mana dengan umatku? Maka malaikat tu kata, wahai Rasulullah, inilah selembut-lembutnya, aku tak pernah cabut nyawa orang selembut ini, wahai Rasulullah. Jibril yang berada di sisi Malaikatul Maut menangis melihat Rasulullah sedang menahan kesakitan. Malaikatul Maut saat itu juga menangis. Subhanallah. Maka ditarik perlahan-lahan nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanggal 12 Rabiul Awal wafatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya tak tertanggung lagi derita di pangkuan istrimu Humairah, menunggu saat ketikanya diangkat rohmu bertemu yang ihsan. Pada umat dan akhirat
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dengan sedikit perkongsian tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil, ya, dari lahir sehinggalah besar, dewasa, sehinggalah wafat. Subhanallah, moga-moga perkongsian ini dapat membangkitkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa ingat untuk sentiasa membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa yang Rasulullah suruh, tinggal apa yang Rasulullah larang. Ya, kalau kita kan terima WhatsApp, satu daripada orang yang kita sayang, second daripada mungkin staff ke, third daripada jiran, mana kita buka dulu? Mesti kita buka orang yang kita sayang kan? Subhanallah. Mesti kita akan buka dengan orang yang kita sayang. Sebab kita excited lah terima kan, surat cinta ke apa ke. Jadi Rasulullah SAW bagi kita surat cinta WhatsApp ni beribu-ribu sejak zaman 1400 tahun yang lalu. Yang ini hadis-hadis baginda. Maka kita usahalah untuk belajar, amalkan. Hadis yang boleh kita amalkan banyak. Yang jadi amalan kita contohnya biasakan diri untuk sentiasa makan dengan tangan kanan, pakai kasut kaki kanan, masuk bilik air kaki kiri, baca doa, baca bismillah. Kerana ada beberapa golongan yang Rasulullah cinta. Yang pertama, orang yang melaksanakan, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nombor dua, orang yang redha ketika diuji kesusahan. Nombor tiga, orang yang fikir sebelum bercakap. Nombor empat, orang yang sentiasa merendahkan diri. Nombor lima, orang yang sentiasa berkorban nyawanya di jalan Allah. Maka golongan ini kita cubalah jadi golongan ini agar golongan ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akan sentiasa backup kita di dunia dan di akhirat kalau sekiranya kita jaga Rasulullah SAW. Subhanallah. Allahu Akbar. Moga-moga dengan sikit perkongsian ini yang baik semua daripada Allah, yang salah of course ada daripada saya kan. Saya manusia biasa, moga-moga dapat kita sama-sama menghayati kisah Rasulullah, tanamkan rasa cinta, banyakkan baca sirah, amalkan, insya-Allah. Okey, ada soalan tak nak tanya atau ada perkongsian nak berkongsi? Ikut daripada Mariam Khadijah sendiri, ada apa-apa yang kita punya sponsor, ada apa-apa nak cakap ke apa ke? Tafadhal masykurah. Boleh ke? Ada apa-apa perkongsian? Okey, tak ada. Masya-Allah. Okey, kalau tak ada insya-Allah ya. Saya nak minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Anda ada terkasar bahasa, tersalah kata, of course ada. Saya manusia biasa. Yang baik semua daripada Allah, yang salah of course daripada saya. Tapi sebelum tu, boleh tak kita sama-sama baca doa dulu boleh? Insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa ahli keluarga kami dan dosa seluruh muslimin dan muslimat di muka bumi ini. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat. Matikanlah kami dalam golongan yang bertakwa di jalan-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam golongan abrar, yakni golongan yang sentiasa bermanfaat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah diri kami yang sentiasa mewakafkan diri kami untuk agama-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, berkatilah hidup kami, berkatilah masa kami, berkatilah usia kami ya Allah. Jadikanlah kami, ahli keluarga kami dan seluruh umat Muhammad dapat berhimpun dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW di dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW ya Allah. Buanglah sifat mazmumah dalam diri kami ya Allah. Buanglah sifat malas dalam diri kami ya Allah. Buanglah sifat orang yang tidak tekun dalam diri kami ya Allah. Buanglah sifat mazmumah
tanamkanlah sifat mahmudah dalam diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah jaga diri, jaga iman ya. Sentiasa perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Jangan miss untuk belajar kerana ilmu Allah itu sangat luas. Jangan malas untuk belajar kerana ilmu Allah itu sangat hebat. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Semoga kita sentiasa menjaga ukhuwah ini, sama-sama kita mendoakan antara satu sama lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.